Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddin fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid ini bersama jawatankuasa dan seterusnya, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kembali pengajian ilmu berkaitan dengan kitab hadis bernama Musnad Ahmad Ibn Hanbal, dan kita masih lagi pada bab menceritakan tentang riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan insya-Allah pagi ini kuliah ilmu ini kita akan cover hadis kedua, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menerangkan beberapa asas ilmu untuk kita ulang kaji sebagai satu ilmu klasik, ataupun saya namakan sebagai ilmu turas, ilmu khazanah yang masih ada dan patut kita ulang-ulangkan supaya kita menghargai dan meyakini bahawa sumber Islam dari salah satu yang bernama hadis ini selepas Al-Quran dan kemudian ada fiqh adalah merupakan sumber yang benar, dan kita mengamalkan dengan penuh yakin, dan insya-Allah kita bersama di kalangan orang yang berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan puan-puan mati Allah, dalam pengajian ilmu rijal ataupun perawi, periwayat, narrators, periwayat hadis Nabi SAW, kita akan menemui istilah bernama sahabat ni. Sahabat ni, as-sahabah. Kita ija dalam bahasa Melayu kita sahabat. Okey, jelas tuan-tuan ya. Saya besarkan sikit lagi kalau boleh. Okey. Kita akan jumpa juga nama tabi'in, betul kan? Nama tabi'in, kita akan juga ada istilah tabi' tabi'in. Kemudian tabi' kepada tabi' tabi'in. Jadi mari kita ulang kaji tuan-tuan dan puan-puan, siapa itu sahabat. Dan Ibn Hajar Asqalani seorang imam hadis, walaupun beliau hidup pada zaman kerajaan Imam Malik, agak terkemudian daripada imam sebelum, tapi beliau telah menjadi seorang pengkaji, researcher, ulama yang telah membuktikan berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang dia perolehi daripada guru-gurunya, maka dia membuat satu tingkatan. Perawi ini ada tingkatannya sampai disebut ada sampai 12. Kita berkenalan dulu, terutamanya tingkatan pertama namanya tabaqat. Tabaqat itu tingkatan lah, ataupun kita sebagai tingkatan lah, ataupun pembahagian. Kerana apa? Mereka adalah as-sahabah. As-sahabah ni man laqiyan Nabi, siapa yang berjumpa dengan Nabi semasa hidupnya dan beriman dengan Nabi, wa mata fil Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam, itu adalah as-sahabah. Dan perbincangannya agak menarik kerana telah dikenali as-sahabah ni siapa, banyak mana, siapakah yang terawal yang ditafsirkan, diberita gembirakan dengan syurga ketika hidup. Ini semua, dan mereka juga menjadi sumber kepada hadis. Jadi tuan-tuan, mereka ni dikira as-sahabah, terutama mereka hidup zaman Nabi. Dan yang kedua, mereka yang hidup pada sekitar bermula dan mereka hidup dan mereka wafat. Jadi berkaitan dengan kenapa tarikh wafat ni penting. Tarikh kematian ni penting kerana dia akan membuktikan ada dua sebab. Apakah dia akan bertemu dengan gurunya itu pada zaman tersebut dan di tempat tertentu. Ini turut dikaji, dibuktikan. Bagi membuktikan begitu bersungguh atau juhudnya seorang perawi itu berguru dengan gurunya walaupun dengan satu matan, dan guru itu begitu dia dapat daripada sumber tersebut. Jadi ini isu integriti, dan ini akan membawa kepada nilai authenticity yang akhirnya hadis itu menjadi authority. Jadi ini tuan-tuan mati Allah, ilmu Islam.
Jadi mereka yang wafat pada 11 Hijrah hingga ke 100 Hijrah ni tuan-tuan, ini sebenarnya tabaqat dia, kategori dia kedua, mereka ini adalah tabi'in yang besar. Tuan-tuan akan jumpa nama ini dalam sanad. Ibnu Musayyab sebagai contoh. Walaupun mereka itu mukhadram. Wah, siapa pula mukhadram ni? Mukhadram ni tuan-tuan mati Allah, ialah mereka yang hidup di zaman Nabi dan memeluk Islam tapi tidak sempat berjumpa jasadan, secara jasadnya dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ialah macam ada jauh. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ilmu ni, kenapa ilmu ni perlu kita kenal guru? Kenapa kita kena perkenalkan nama? Kenapa tuan-tuan? Dan kita kena berjumpa dengan guru ini, sebenarnya itu adalah sebagai satu bukti. Kalau saya kata hari ini saya mengajar satu hadis, tuan-tuan dengar, walaupun tuan-tuan boleh tengok media sosial, dia tidak sama dengan Tuan Haji ataupun Datuk yang berada di depan saya ni. Biasanya dia akan tengok, dia akan dengar. Jadi tuan-tuan, ada satu jenis manusia ini, ada segolongan mereka ini, dia hidup zaman Nabi, peluk Islam tapi tak sempat berjumpa secara fizikal dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berlaku kontak rapat. Kontak rapat untuk ilmu, bukan penyakit tuan. Ini penting. Dalam Islam ini, pertemuan itu, fizikal itu, dia mengesahkan sesuatu dan dia mampu untuk menyampaikan sesuatu yang lebih autentik daripada mereka yang tidak berjumpa. Ini dalam ilmu Islam, suka tak suka kena terima. Dan memang is matter of fact. Sebab itu ada istilah istilah dalam bahasa undang-undang, minta maaf saya lupa pula hari ni, berada ke tidak di tempat kejadian tu kan. Itu sebenarnya salah satu malefade, niat jahat pun sebenarnya. Itu nama al-malu biniat. Basic-basic ini sebenarnya ada dalam Islam, sama ada kita tahu ataupun kita nak pakai dengan penuh yakin untuk menjadi orang mulia. Itu tuan-tuan ya. Baik, kita berpindah kepada golongan yang selepas sahabat tuan-tuan, at-tabi'in. Tabi'in ni dia tidak sempat berjumpa Nabi semasa hidup, tapi jumpa sahabat ridwanullah alim ajma'in. Mereka ada kategori yang selepas yang besar ini, mereka ada tabi'in pertengahan. Tabi'in ini pengikut kepada sahabat, tapi tidak sempat bertemu semasa hidupnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tak dengar. Okey. Terima kasih. Baik. Jadi dia pada kategori ketiga tuan-tuan. Jadi tabi'in ni pula ada pertengahan seperti Al-Hasan dan Ibn Sirin. Ini biasa jumpa tuan-tuan ya. Dan sepatutnya nama-nama baik ni letaklah nama anak dan cucu. Saya sengaja saya bagi contoh. Tak apalah. Baik. Kemudian yang keempat. Tingkatan keempat ini juga di kalangan tabi'in, tetapi mereka mempunyai periwatan daripada sahabat, tapi kebanyakan mereka tabi'in yang besar. Mereka sempat berjumpa dengan tabi'in besar sahaja. Mereka seperti Az-Zuhri dan Qatadah. Subhanallah. Ibn Hajar Asqalani membuat pembahagian ini tuan-tuan bagi membuktikan bahawa pada setiap individu itu ada dia punya autentik dari sudut pertemuan dengan Nabi itu. Kerana apa? As-sahabah ni tuan-tuan satu istilah besar. Sebab itu Ibn Hajar menulis sebuah kitab menghimpunkan siapa di as-sahabah ni, bernama Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ridwanullah alaihim. Saya tambah tu akhir tuan-tuan. Untuk kita, kerana Allah pun menyebut tentang radhiyallahu anhum itu. Jadi tuan-tuan, ini di antara ikon besar selepas Nabi Muhammad SAW yang kita kena pelajari. Dan sebenarnya kita hidup dengan fiqh ni tuan-tuan pun, Syafi'i ke Maliki ke Hanafi Hanbali pun, kerana ada sahabat-sahabat ini yang telah pun mendetailkan. Dan ini menarik untuk kita yakini bahawa Islam ini tuan-tuan adalah agama yang benar. Kehidupan Islam ni agama yang lebih mulia daripada agama lain. Itu tujuan utama bila ada ilmu ini tuan-tuan. Kenapa? Kerana kalau kita meresapi dengan macam-macam pengaruh, akhir sekali kita tak yakin. We are not very confident with our own religion, Islam ini. Jadi menyebabkan kita ikut sana, terserap sini. Jadi itu yang kita hadapi ya. Baik. Tuan-tuan yang keempat tuan-tuan, yang kelima. Ini dia hidup ni tuan-tuan, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8 ni. Dia hidup pada dia wafat, minta maaf, dia wafat pada 101 Hijrah hingga 200 Hijrah. Sebab itu tuan-tuan perasan tak, pada setiap batu nisan orang Islam ni, ada tak tarikh dia mati? Biasanya ada. Isu tarikh dia beranak ataupun lahir ni tuan-tuan kadang-kadang ada khilaf.
Termasuklah kita tuan-tuan, kadang-kadang dia kata dia tipu sikit, tapi bila mati ni tuan-tuan, kita tak boleh nak tipu. Sebab itu selepas sijil beranak, sijil kematian perlu disimpan oleh waris. Dan kematian ini biasanya boleh dicatatkan. Guru kami almarhum Dr. Abdul Hayy bila meninggal menjadi catatan sekian-sekian, sebab saya sedang menulis artikel beliau sekarang ni. Doakan untuk saya habiskan artikel tentang beliau ini pada aspek kepimpinan akademik. Baik, tuan-tuan mati Allah. Kemudian kita pada tingkatan yang kelima, sebab apa kita akan tengok satu hadis tuan-tuan. Mereka adalah tabi'in tetapi tidak dapat disahkan mereka mendengar periwayatan daripada sahabat walaupun mereka berjumpa dengan para sahabat seperti Al-Amash. Macam mana? Inilah kalau orang kata macam mana beginilah bukti. Buktinya buku telah ada dan dia telah pun dibuat cross reference. Dibuat rujukan silang dan membuktikan benar. Ini satu benda dalam Islam ni, bila ada rujukan tuan-tuan mati Allah, dia menjadi bukti evident bahawa ini. Dan kemudian bayangkan tuan-tuan, seorang orientalis bernama Winsik. Winsik ni satu nama besar dalam pengajian ilmu hadis kerana beliau telah mengindekskan hadis-hadis. Beliau, saya tak pasti beliau ni memeluk Islam ke tidak, tetapi dia seorang orientalis. Seingat saya, hari ni tak pernah ingat, minta maaf. Dah sekat 2 bulan tak belajar. Tak ceritanya dia ni sama ada daripada Belanda, tapi somewhere kat situ lah. Di negara, sebab Belanda ni tempat yang agak unik tuan-tuan. Dia walaupun menjajah tetapi dia juga mengambil ilmu. Dan dia mengkaji ilmu. Dan di antara penghasilan bernama Winsik ini, dia juga turut mengakui apa yang dibuat Ibn Hajar Asqalani. Itu dahsyat tuan-tuan. Itu dahsyat. Sebab itu mari kita belajar sikit tuan-tuan. Baik, yang keenam ini tabi'in ni, dia pengikut kepada tabi'in. Kenapa dinamakan tabi'in? Kerana dia ni tidak dapat disahkan berjumpa dengan salah seorang sahabat dan mereka ada sezaman dengan tabakat yang kelima dan mereka seperti Ibnu Jurash. Dia tuan-tuan mati Allah, Ibnu Jurash ni pada tabakat yang keenam. Dan ketujuh tabi'in yang besar seperti Imam Malik ni yang mengarang kitab Muwatta' seperti, dan juga Sufyan As-Sauri. Ini nama-nama besar kalau kita jumpa yang mensyarahkan hadis-hadis tentang nama-nama besar ni ada. Dan yang ke-8 mereka ada tabi'in yang pertengahan seperti Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Ulayyah. Ini nama besar. Dan kemudian yang ke-9 ini nama besar seperti tabi'in yang kecil seperti Yazid bin Harun Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kita tuan-tuan. Sebab itu beliau ni hidup dan pada abad kedua hijrah. Nama besar beliau inilah tuan-tuan yang berhadapan dengan golongan yang anti hadis, yang menggunakan logik akal. Jadi tuan-tuan, orang yang menggunakan banyak logik akal ni akan berada di sekeliling kita ni, akan sentiasa menjadi challenging lah. Dia challenge kita dan alhamdulillah dengan ilmu Islam ni sebenarnya kita boleh menjawab. Dan ramai pun kita meyakinkan mereka. Dan seperti Imam Abu Daud At-Tayalisi, Abdul Razak, ini juga tabi'in. Ini ya. Dan yang ini kita jumpa pengarang kitab yang kita belajar ni, dia juga di kalangan pada kategori tabi'in. Minta maaf, tabi' kepada tabi'in, dan dia menjadi murid kepada Imam Syafi'i. Siapa dia di antaranya? Perawi yang mengambil perhatian pada tabi'in, tabi'in, dan mereka tidak berjumpa dengan tabi'in. Mereka seperti Ahmad bin Hanbal. Ini tuan-tuan. Dia ada pada tabakat ke-10 dan dia wafat pada sekitar 201 hingga 300 Hijrah. Dan yang ke-11, mereka ada perawi pertengahan dalam pengambilan riwayat daripada tabi'. Mereka seperti Zuhli dan Bukhari. Tuan-tuan ya. Inilah mereka yang menyumbang besar kepada sumber hadis bernama kitab-kitab mereka ini. Itulah sumbangan besar mereka. Dan terakhirnya kata Ibn Hajar ada tingkatan ke-12 di pada tabi'in. Mereka ada perawi kecil dalam pengambilan riwayat seperti Imam Tirmizi. Tuan-tuan mati Allah. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar tentang hadis ini. Cuma tuan-tuan, saya dalam hadis sekarang ini saya perlu melihatkan pada pandangan saya lah, setelah saya mengajar beberapa tahun ni, agak lama jugalah, kerana orang semakin tidak mampu membawa kitab. Orang hanya bawa handphone tuan-tuan ya, tak nafikan lah.
Tapi kalau mengaji depan ini tak ada benda yang tuan-tuan dapat tengok, saya rasa saya bersalah sebagai guru ataupun yang mengajar ni, sebab hadis ini tuan-tuan dia perlu dilihat oleh mereka yang ada panca indera. Gunakan nikmat ini untuk melihat bagaimana autentiknya tuan-tuan ya, integritinya seorang ilmuwan dan researcher tu, dia akan beritahu sumber. Dan sumber itu kita boleh cek kat mana dia berguru, di mana, dan logik ke tidak. Bila guru beritahu guru tuan-tuan, akhirnya kita dapat satu ilmu. Jadi tuan-tuan, kita kena yakin. Di situlah terbitnya perbincangan ilmu ni, yakin ke sangkaan. Itu tujuan. Sebab kadang-kadang maklumat ni tuan-tuan, maklumat yang macam-macam berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana juhud, effort ulama ni, pada pandangan saya, jika kita tidak teruskan, kita akan menjadi golongan yang malang dan mungkin golongan yang hina. Sedangkan kemuliaan tu ada pada orang Islam. Inilah tujuan saya dan tujuan kami di bidang ini, supaya dapat melihat salah satu sumber juga dalam Islam ni bernama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dia punya heritage ataupun turas ataupun khazanah yang patut kita tahu. Sebab itu pada minggu lepas kita ulang kaji balik tuan-tuan. Hadis yang berkaitan dengan apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubah, maka Allah akan saja boleh memberikan azab secara umum kepada semua. Begitulah yang kita belajar. Hadis ini tuan-tuan kata riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, daripada sabda Nabi, dan inilah contoh-contoh yang berlaku. Walaupun dia mukhdaram tuan-tuan, dia ni tidak sempat. Ini kita belajar istilah tadi. Tabi'in ini sahabat ini dia pada kategori mukhdaram. Dia hidup zaman Nabi, tak dapat cuma dia berislam tapi tak dapat jumpa Nabi, tapi dia tu siqah, dia tu dipercayai kerana beberapa ciri. Dia tidak bohong, agamanya, solatnya, ibadatnya terkenal dan dikenali sebagai orang yang baik dan dia boleh dipercayai, maka itulah dikatakan sebagai siqah. Dan begitu juga dengan ini tuan-tuan, bila sumber ini Imam Ahmad dia beritahu dia berguru dengan ni, akhirnya mereka yang Imam Tirmizi dan Abu Daud ni tuan-tuan, walaupun berlainan zaman, tetapi akhirnya guru-guru ni bertemu dengan Ismail ini. Jadi ini pada saya perlu divisualkan untuk membuktikan bahawa sanad ini bukan benda yang main-main. Seorang tuan-tuan cari dekat Google bernama Profesor Rogero. Saya nak beritahu, dalam banyak-banyak orientalis yang menyerang hadis, ada rupanya orientalis di Jerman. Saya sempat berhubung dengan beliau secara tulisan saja tuan-tuan. Sebab saya pelik, beliau punya artikel semua tidak menyerang sanad. Dia punya speciality dia kata, dia claim dia specialist dalam bidang sanad hadis. Allah, saya kata. Orang Itali tuan-tuan duduk kat Jerman menjadi distinguished professor bidang hadis. Pelik tuan-tuan ni. Kenapa ada di sana, kenapa mereka menghormati sumber ilmu Islam. Itu saya nak beritahu. Ini mungkin tak sama dengan kita ni berperang kerana hadis. Minta maaf saya kata berpolemik dengan hadis. Jadi kita kena fahami. Cuma saya mendoakan, ada kategori yang terakhir ni macam ni tuan-tuan. Dia seorang pengkagum, pengkaji. Alhamdulillah akhirnya kita akan mengenai sebagai Jonathan Brown. Profesor Jonathan Brown ni tuan-tuan boleh cari di Google, seorang American yang masih hidup lagi. Tetapi beliau seorang Sunni, pakar hadis. Ini saya nak beritahu, dan mereka cukup menghargai. They are very appreciate kita punya knowledge bernama sanad ni. Sebab itu tuan-tuan, ini tidak ada dalam agama lain. Tidak ada dalam agama lain tuan-tuan. Tidak ada dalam New Testament ni dan sebagainya. No, nothing. Because they lack on this area. Jadi kita yang ada tuan-tuan, segala kitab dan sebagai kehebatan ini perlu menjadi generasi yang lebih advance sepatutnya. Tetapi kita hidup dengan polemik. Sepanjang masa polemik. Sepatutnya ilmu ini diperkembangkan dan akhirnya kita akan memilih orang yang ada autentik, orang yang ada integriti dalam semua keadaan. Orang yang ada ciri-ciri jati diri yang siqah, jati diri yang adil, kerana inilah kehilangan kita dalam banyak sektor.
Sebab itu mari pada ilmu ini tuan-tuan, saya menggunakan kaedah ini untuk kita paling tidak mendidik. Dan sebab itu pengajian seperti ini tuan-tuan, kita ringkaskan. Ini bila dia lahir, ini bagi menunjukkan bilangan perawi tersebut pada tingkatan ini. Okey, jadi inilah yang akhirnya jadi sebab itu tuan-tuan, sebab ada permintaan daripada untuk menghuraikan dalam, saya beritahu minggu lepas ilmu yang dapat lepas anak ni kita kena belajar ilmu dalam matan. Jadi dalam matan ni tuan-tuan, ini dia yang kita nak balik kemarin, bahawa ini juga ada sahabat tanya apakah gempa bumi yang berlaku dekat Sumatera tuan-tuan saya pernah merasai gempa bumi ni ketika saya berada pada tahun 1989 di Kolej Kediaman Universiti Melaya pada sekitar jam 3 petang. Saya ingat lagi pada hari Ahad, saya sedang tidur, sahabat saya juga sedang baca buku atas katil, bergegar, berlaku gegaran lebih kurang dalam agak lama jugalah, 2 minit lebih. Ada kawan, jadi tuan-tuan bila bergegar ni tiba-tiba jadi pening. Kawan saya kat atas tu, aku nak muntah, dia kata. Saya dah turun daripada katil sebab saya katil bawah, dia ke atas. Jadi pakat keluar semua bangunan tuan-tuan Rupanya Kerinci, satu tempat di Sumatera Kerinci di Sumatera, saya ingat saya, di Pulau Sumatera, menghadapi bukan saja gempa bumi tetapi di mana kawasan tu menjadi cair kerana lava, tetapi juga rupanya Kerinci yang dululah dekat Bangsa tuan-tuan, dekat UM sekarang dia dah tukar nama atau apa Bangsa sebagainya, juga bergegar. Itu menunjukkan. Jadi apa kaitan dengan hadis ni? Cuma kita nak beritahu bahawa satu surah bernama Zalzalah, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Jadi goncangan ini Allah akan lakukan dalam hari akhirat. Tapi tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk kita menjadi orang yang paling kembali pada agama, kita lebih menjadi orang yang mengingati Allah dan justifykan adjust diri kita ni supaya ikut syariat. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, jika belajar pada hadis ini kita akan temui ada Allah kata sebab apa? Sebab mereka ini tidak mengubah kemungkaran. Jadi kat sini ada kalimah mungkar. Dalam lafaz yang lain tuan-tuan, kita tengok kat sini dalam hadis riwayat Abu Daud, di sini pula ada satu kalimah yang disebut sebagai maksiat ni. Jadi maksiat ni tuan-tuan, pada matan yang sama tetapi ada perbezaan kalimat. Dalam periwayatan daripada guru daripada Abu Daud dia kata maksiat, tapi yang lain sama. Yang ketiga zalim. Jadi ada 3 kategori di mana Allah sebenarnya dalam hadis ni layak untuk memberikan azab pada semua, iaitu pertama mungkar, kedua zalim, yang ketiga maksiat. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham apa maksud kita kategori ini. Sebab tu saya rumuskan pada minggu lepas dalam fiqhul hadis ada 3, bahawa kita kena berusaha sepanjang masa untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran bila kita kenal itu kemungkaran. Saya ingatkan pada minggu lepas, paling tidak kemungkaran di depan mata kita berkaitan dengan solat. Ini di antara perkara juga supaya kita ingatkan kita dan diri kita tentang itu, kerana ini akan memberikan. Sebab itu tuan mati Allah, apabila kita membiarkan kemungkaran begitu saja tanpa kita usahakan diubah untuk menjadi tidak berleluasa, maka azab sisa Allah itu boleh menimpa keseluruhan masyarakat. Ini tuan-tuan, pengajaran yang patut kita terima. Jadi sebab itulah kita ada patut fahami benda ini, dan mari kita belajar yang kedua hadis tuan-tuan. Hadis yang kedua ini minta maaf. Ini dia hadis kedua. Hadis pada pagi ini tuan-tuan, kita nak belajar hadis kedua daripada riwayat Abu Bakar Siddiq. Hadis ni pun menarik, kita pun dah tahu, tetapi saya bacakan sikit tuan-tuan ya. Haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'ar wa Sufyan an Utsman bin al-Mughirah As-Saqafi an Ali bin Rabi'ah Al-Wali an Asma' bin al-Hakim Al-Fazari أن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا
nafa'ani Allahu bima syaa minhu wa idza haddathanahu ghaira astahlaftuhu idza halafa li sadaqtuhu wa inna Abu Bakr radhiyallahu haddatsani wa sadaqa Abu Bakar annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yuznibu zanban fatawadda'u fayuhsinul wudu'a qala mis'arun wa yusalli qala wa Sufyan thumma yusalli rak'atan fayastaghfirullah azza wa jalla illa ghafaralah. Apa maksud dia tuan-tuan ya? Ini maksud dia. Jadi kata Ahmad bin Hanbal, dia telah berguru dengan guru dia bernama Waqi' ni, dan dia ceritakan kepada kami, dia kata guru tu beritahu Misyar bin Sufyan menceritakan kepada dia, di mana Osman bin Mughirah ni guru kepada Sufyan, beritahu bahawa dia dapat daripada Ali bin Rabi'ah al-Walabi, daripada Asma' bin Hakam al-Fazari, daripada Ali radhiyallahu an, berkata, jika aku mendengar sesuatu hadis daripada Rasulullah, maka Allah memberikan kepadaku manfaat daripadanya atas kehendaknya, dan jika ada orang lain yang menceritakan kepadaku, maka aku memintanya bersumpah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tuan-tuan, dia sampai peringkat kalau ada orang sebut ini daripada Nabi yang dia tak tahu, dia minta orang tu bersumpah, betul ke ini daripada Nabi. Kenapa tuan-tuan? Ramai orang akan claim ini daripada Nabi, sebenarnya bukan daripada Nabi. Itu sebabnya sampai Sayyidina Ali minta orang tu bersumpah, mungkin menggunakan waw, al-ba, al-ta, ini huruf qasam, kemudian sama ada wallahi, watallahi, wabillahi, supaya betul-betul kau ni bertanggungjawab ini pada Nabi. Sebab itu sampai begitu tuan-tuan. Jika dia telah bersumpah di hadapanku, maka aku akan mempercayai penyampaian dia tersebut. Sampai begitu sekali tuan-tuan ya. Kenapa begini sangat? Sebab ramai orang berbohong, kononnya jumpa Nabi, kononnya dengar kata Nabi, sedangkan tidak. Ini tuan-tuan Dan Abu Bakar sendiri telah menceritakan kepadaku, dan benar Abu Bakar Siddiq telah mendengar tentang apa tuan? Tentang begini. Tidaklah seseorang yang melakukan dosa kemudian dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya. Misyar berkata, ditambah lagi, kemudian dia solat. Selepas wuduk tuan-tuan, dah ambil wuduk, elok dia bersolat. Dan Sufyan berkata, kemudian dia solat 2 rakaat dan mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Itulah tuan-tuan. Benda simple. Kenapa ayat tentang wuduk ni ada dalam Al-Quran? Dia pada saya benda besar. Besar, tetapi kita kadang-kala tak berapa nak ambil kisah. Sebab wuduk ni perlu sempurna, tetapi jangan berlebih. Kerana kadang-kala manusia guna air berlebih, terlalu lama berwuduk sampai kecut jari tuan-tuan. Sampai meninggalkan solat, sepatutnya dia masuk solat sempurna, dia jadi makmum masbuk. Jadi tuan-tuan, elakkan daripada was-was ni. Dan sempurna wuduk ni tuan-tuan, mesti juga sempurna kita punya istinja kita tuan. Jadi dia ada kaitan. Kalau tak istinja belum tu, okey fine, tapi kalau kita istinja keluarkan najis, pastikan istinja kita sempurna, barulah wuduk kita sempurna dan menjadi faktor kepada kekhusyukan solat. Itu hukum fiqh. Sebab itu tuan-tuan, benda ni simple. Kata Nabi, seseorang melakukan dosa kemudian dia berwuduk dan dia elokkan wuduknya, dia pastikan tuan-tuan air sampai ke tempat-tempat yang sepatutnya, menjadi tempat muka kita, tangan kita tuan-tuan sedikit bahagian depan, tambah sunat telinga, kemudian kaki, dalam keadaan sempurna, tidak terlalu lama, tapi air tu merata. Nampak simple tuan-tuan dan dia tak sama dengan ablution. Kalau tuan-tuan jumpa orang Kristian, this similar with ablution. No. Ablution ni satu istilah gereja. Dan ketika mana saya belajar dulu, dia nak ada Mak Saleh itu, dia terjemahkan wuduk ablution. Saya kata, very sorry, no. Not correct. Tak betul, saya kata. Kerana wuduk is wuduk. Dia tak sama dengan ablution. Sebab apa? Wuduk ni hebatnya, sampai peringkat tuan-tuan, kita disunatkan lepas wuduk tu solat. Solat sunat 2 rakaat. Dan tuan-tuan, kita mohon ampun kepada Allah. Allah pasti mengampuni dosa orang yang solat tadi kemudian wuduknya sempurna. Benda ni mudah tuan-tuan, tetapi dalam keadaan kita ni banyak dosa. Kita tak tahu macam mana dosa kita berkaitan mungkin. Sebab itu anak-anak kita tuan-tuan perlu kita ingatkan. Kita tengok juga anak kita tu wuduknya macam mana.
ajar pada mereka terutama yang masih kecil. Kerana apa tuan-tuan? Dia akan memberi kesan kepada solat. Bila kesan pada solat ni tuan-tuan, insya-Allah dosa-dosa kita Allah ampunkan. Dan kita tak tahu banyak ke tidak dosa ni tuan, memang banyak, sebab itu Nabi pun istighfar 70 kali sehari. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, ini sumber daripada mana? Sumber ni daripada ini. Satu hadis ni macam ni? Ya. Satu hadis ni tuan-tuan macam ni. Imam Ahmad dia berguru dengan gurunya ni tuan-tuan, Waqi' ni apa semua. Sunan Tirmizi lepas tu berguru juga, berjumpa dengan guru kepada guru Imam Ahmad bin Osman. Satu lagi Imam Abu Daud sebelum ni berguru juga Musaddad. Kesemuanya ni tuan-tuan, kategori mereka ni tabi'in pada tabi'in kan, dan individu ini mempunyai individu yang siqah. Dan nama-nama Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Talib, Asma' bin Hakam, kemudian Ali bin Rabi' al-Walibi, Utsman bin Mughirah ini tuan-tuan, Sufyan Mis'ar dan kemudian Abu Awanah, Waqi', Qutaibah, Musaddad, ini nama-nama perawi kepada hadis yang tadi. Ini tuan-tuan, saya visualkan ini untuk meyakinkan bahawa ini bukan benda-benda kecil tuan-tuan. Walaupun orang lihat kecil, tapi ingatlah dalam Islam ini dia akan saling melengkapi. Sebab itu kita kadang-kadang kehilangan ilmu ini tuan-tuan kerana kita nak step forward. Tetapi pada saya, biarlah kita menjadi golongan yang agak pelik, tetapi sebenarnya tidak pelik pada zaman sahabat, tidak pelik pada zaman ulama' dulu. Ketika buku-buku ini tuan-tuan yang ada depan ni bukan perhiasannya, tetapi ini bukti kebenaran keyakinan kita hidup sebagai Muslim. Dan kita boleh mendakwahkan kepada orang bukan Islam yang kagum dengan satu benda Islam, tetapi akhirnya dia kena menerima Islam untuk dia selamat. Saya ambil sikit kongsi tuan-tuan, ada seorang blockchain developer. Blockchain, saya tahu blockchain. Blockchain ni di antara teknologi yang tak boleh dihack dalam sistem teknologi. Saya kebetulan dijemput jadi syariah pada company ini. Apa yang saya nak beritahu, sistem blockchain ni tuan-tuan sama macam sunnah Nabi. Bila dia bertemu dan dapat dibuktikan, orang tak boleh hack. Sebab itu pengajian sanad ini dahsyat. Dan bila saya bentangkan depan Mr. Gun ni tuan-tuan, dia kata, what amazing. Dia kata, apa yang aku buat ni sama. Islam saya kata dah ada lama dah. Cuma saya doa tiap hari sebab setiap minggu dia jumpa saya. Berdoa. Dia pun belajar syariat 2 tahun, dia belajar tentang transaksi emas. Tentang syariah ni kat 2 tahun saya berdoa, ya Allah kata masuk, terimalah hidayat. Tuan-tuan, kita doakan sebab dia tengok satu segi kewangan Islam ni dahsyat punya prinsip, tetapi kita nak beritahu kerana dia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nak beritahu. Dan Muhammad ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not ordinary people, is a prophet of Allah Subhanahu, messenger Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tuan-tuan, ini ilmu Sebab itu dalam pengajian sanad kita akan detailkan siapa Abu Bakar ni, macam mana dia ni, siapa dan sebagainya tuan-tuan, bagaimana pertemuan ni, logik ke tidak, logik dia ni tingkatan ke berapa. Jadi tuan-tuan, akhirnya hadis ini hadis yang pada pengkaji ini dia kata hadis ni sahih, begitu juga sanadnya, maka mari kita beriman. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tunjukkan macam ini ada pelbagai sumber, maka ringkasnya pada pagi ini tuan-tuan kita buatkan fiqhul hadis ada 3. Ini paling tidak tuan-tuan buat balik ini, walaupun sedikit dan ringkas, tetapi kita meyakini bahawa wuduk kita tuan-tuan mesti wuduk yang terbaik, bukan main acah-acah sekadar nak ini. Sebab itu kata Allah, nak tengok solat orang munafik, solat orang yang malas. Kata ulama lagi, nak tengok orang munafik, tengok wuduk dia. Kadang-kadang wuduk pun tak sempurna tuan. Ini minta maaf, saya ulang balik, bukan saya punya finding tuan. Ini ulama kata. Jadi kita kena buang sifat-sifat munafik ni tuan-tuan, sampai di peringkat awal kita ambil wuduk. Nabi kata jangan wuduk ni membasahkan orang. Kadang habis orang lain pun basah tuan. Habis air, kita guna air paling minimum dan secukupnya. Jangan terlalu sedikit sampai tak sempurna, tapi minimum dan secukupnya macam mana. Jadi tidak akan berlaku pembaziran sepatutnya.
sepatutnya. Sebab itu dikatakan sempurna wuduknya. Pastikan sampai, kalau tengok hadis tuan-tuan ya, kadang air tak sampai dekat kita punya buku lali ni tuan-tuan. Kalau baca hadis tu sampai peringkat besok kena azab tu. Ada hadis lah. Itu kalau kita beriman lah. Tapi saya harap semua yang hadir ni beriman lah. Baik, Ibnu Ruslan ini dia pengarang, pensyarah pada kitab Sunan Abu Daud. Dia kata apa? Setiap makhluk tidak akan dapat manfaat daripada Al-Quran dan Sunnah melainkan dengan izin dan kehendak Allah juga. Sebab itu kenapa ada orang tak beriman, kenapa ada orang tak percaya, kurang percaya, sebenarnya dengan izin Allah. Dan jika kita bersungguh nak dapat, Allah izinkan kesungguhan itu. Dan tuan-tuan datang pada pagi, alhamdulillah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam lafaz bermaksud, jika aku mendengar satu hadis daripada Rasulullah, maka Allah memberikan aku kepada manfaat atas kehendak Allah. Jadi jika datang satu hadis berkaitan dengan ilmu daripada Nabi, maka itu sebenarnya Sayyidina Ali mempunyai keyakinan itu sebenarnya daripada Allah SWT untuk beri dia faham. Sebab itu tuan-tuan, mohon pada pagi ini paling tidak, kalau tuan-tuan dah faham, bertambah faham lagi, paling tidak juga daripada Allah SWT. Baik, yang kedua, perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tidak mempercayai sebarang perkhabaran berkaitan hadis Nabi Muhammad melainkan dengan bersumpah adalah ingin menunjukkan betapa berjaga-jaganya beliau dalam menisbahkan satu perkara kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukanlah bertujuan untuk menyalahi kaedah. Ini sebenarnya bukan kaedah yang majoriti, tapi beliau sendiri tuan-tuan terlalu hendakkan evidence yang betul-betul proof, yang betul-betul solid. Sebab itulah surat Aqwam bersumpah ni boleh juga pakai tuan-tuan. Cuma kadang-kadang dia bohong ke tidak, itu satu perkara lain. Jadi sebab itu nak menyatakan dia terlalu berjaga-jaga dalam melihat hadis sebarang perubahan, penambahan dan pengurangan. Ini disebut oleh siapa tuan-tuan? Oleh Al-Hasan Sindi. Jadi dia ulas kenapa Sayyidina Ali ini, sebab dia nak berjaga-jaga supaya pelihara hadis daripada perubahan, penambahan dan pengurangan. Ini jelas ya. Baik, pengajaran ketiga tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar ini merupakan tafsiran kepada ayat 135 surah Ali Imran. Supaya apa? Yang memberi petunjuk kepada hamba yang telah melakukan dosa untuk berzikir kepada Allah, memohon keampunan daripadanya dan tak perlu bayar dan tebus bila nak tebus dosa macam berlaku di gereja yang telah disalahgunakan oleh pihak gereja. Kita kena sebut ni tuan-tuan. Dalam Islam, untuk bertaubat kepada Allah cukup dengan kita mempersyarat. Kita akan belajar kejap lagi. Ini nak ceritanya mestilah. Sebab itu di antaranya tuan-tuan ialah kita menyempurnakan wuduk. Kemudian kita solat sunat dan mohon istighfar pada Allah. Allah akan mengampunkan dosa kita tuan-tuan. Dan bila dosa ni terampun tuan-tuan, doa kita menjadi mustajab. Hidup kita menjadi bahagia. Hati kita menjadi tenang. Ini. Sebab itu kita memerlukan wuduk ni setiap kali sebelum solat, kerana dia akan komplement solat yang khusyuk insya-Allah. Baik. Yang keempat, hadis ini memberi isyarat kepada hamba yang melakukan dosa besar atau dosa kecil untuk membersihkan dirinya dengan berwuduk dan menunaikan solat sebagai salah satu sebab daripada adab-adab bertaubat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan ya. Ini ada rujukan, ada ulama beritahu yang kita kena yakin tuan-tuan ya. Jadi bila hamba, seorang manusia, hamba Allah itu terutama yang Muslim melakukan dosa besar atau kecil, maka sebab itu kita perlukan solat tuan-tuan 5 kali sehari. Dan solat itu mesti ada wuduk. Sebab itu tuan-tuan, jika kita nak bekerja ke kalau nak macam saya ni kerja saya mengajar dan memang saya berusaha kadang-kadang untuk ada dalam keadaan wuduk tuan-tuan, sebab ini juga menjadi satu amalan sahabat, amalan tabi'in seperti Imam Bukhari. Nak menulis contohnya tuan ya, saya ada beza sangat jika saya dalam keadaan tenang ambil wuduk, insya-Allah Allah bagi ilham, bukanlah wahyu tuan ya. Kita baca ni boleh faham, kita baca ni boleh cari, kita boleh menulis. InsyaAllah seminggu boleh siap satu kertas kerja 5 bulan muka surat, 20 muka surat dengan izin Allah lah. Kadang tak ada ganggu, tak ada apa. Tapi ceritanya tentang dosa ni tuan-tuan, percayalah pada hari ini
bermula dengan wuduk tu dan istinja ataupun kena baik. Kenapa saya sebut ke istinja walaupun tak ada dalam hadis tuan-tuan? Sebab ramai orang sekarang ni menguruskan dia punya nature of call dia. Dalam tandas tu kadang-kadang kita tak tahu, tapi kita tengok ada bukti-bukti bau kencing masih ada. Tak macam mana dia kalau tak dia kencing berdiri, kalau lelaki kan tuan ya. Saya tak pasti kena ke tidak seluar dia dengan itu kadang-kadang, sebab ini akan mencacatkan. Kalau itu juga yang dipakai tuan-tuan, macam mana wuduk kita nak sempurna. Sebab itu pengurusan dalam tandas ni kena pengurusan yang betul-betul membersihkan daripada najis itu tuan-tuan. InsyaAllah bila kita dah bersih, kita wuduk dengan tenang, sempurna, penggunaan air yang sederhana, membasahkan semua kerana Allah ni tuan-tuan, sebab Allah suruh ni. Jadi itu akan menjadi salah satu persiapan untuk kita solat. Ini penting dan besar, kerana itu akan bila kita istighfar dan mohon doa, Allah akan mengampunkan dosa kita. Sebab itu seorang hamba begini tuan-tuan, dia bersih dari segala kekotoran zahir dan menunaikan ibadat dengan bersolat akan menambahkan lagi kekhusyukan solatnya, kerana wuduknya tadi sempurna dan istighfarnya diterima. Imam Nawawi kata ada 3 syarat taubat. Tuan-tuan pun dah ingat ini, kita ulang pagi ini. Pertama, melepaskan diri daripada dosa tersebut. Tuan-tuan, kita kena jangan ulang balik. Jangan ulang balik ambil duit yang syubhah. Jangan ulang balik terlibat dalam korupsi, pengkhianatan tuan-tuan ya. Jangan ulang, sebab itu kita perlu istighfar tuan-tuan. Jangan ulang kalau kita ada berbohong dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak ke, walaupun benda tu kecil kerana melepaskan diri kita. Jadi kita kena banyak istighfar. Jadi melepaskan diri daripada dosa, tak kembali mengulangi. Itu kita nak. Dan kemudian menyesal. Menyesal ni an-nadam. Istilah Arab ni, kita kena ada Allah. Paling tidak kita rasa sedih kerana kita pernah melakukan dosa-dosa ini, kerana kelemahan kita kena ada tuan-tuan. Sebab itu kenapa Al-Quran ni perlu dibaca juga macam menangis. Ada setengah, kalau kita baca hadis tuan-tuan ya, kita nak takut tu, penzahiran takut tu, bukan main-main ya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Jadi jika dosanya berkaitan dengan makhluk lain, perlu ditambah dengan mengembalikan hak kepada yang berhak. Kalau ada hutang, kena bayar hutang. Kalau kita mengambil hak dia, pulangkan balik hak, minta maaf tuan-tuan ya. Ini cukup penting. Kadang-kadang kita hidup berjiran ni, binatang ternakan kita banyak kali menyakiti hati jiran. Jadi kita kena selalu clarify setiap hari ya. Bertanya okey ke, ada masalah apa ke kucing saya tuan-tuan ya. Paling tidak setiap hari sepatutnya, dan kita mencari fokus untuk kita meeting, berjumpa di sudut. Okey, ini penting tuan-tuan ya, sebab kita bimbang kita dah okey dengan Allah, tetapi dengan makhluk pula kita tak okey. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang kita mohon doa pada Allah, ya Allah, jika aku buat salah pada makhluk yang tertentu, tolonglah makhluk itu maafkan aku. Itu pun okey, kata ulama. Sebab itu tuan-tuan, pengharapan kita pada Allah ni dengan dosa kita ni terlalu banyak. Supaya Allah, kalau mesti kata ada hutang lagi, ya Allah, biarlah orang tu beritahu apa hutang aku lagi ke, ataupun dia dia clearkan. Itu semua Allah lah yang memberikan kepada manusia lain, pun tak ada masalah. Tapi kalau kita kenal pasti, kita pernah ambil dulu, kita pernah buat dulu satu, patutnya ini hak ahli waris lain, kita ambil dengan kita macam-macam kaedah, maka kita bila dah taubat tuan-tuan, kita kembalikan balik. Itu paling terbaik. Kalau dia kata tak apalah, terima, ambil, itu lain cerita. Sebab itu tuan-tuan nanti Allah, pada pagi ini tuan-tuan, pada paling tidak saya dah berusaha untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian bahawa inilah satu ilmu yang mungkin simple pada pandangan orang, tapi pada saya satu peringatan yang cukup baik, kerana ibadat yang biasa tu kadang-kadang kita anggap biasa, tetapi dia luar biasa. Luar biasa pada kehidupan kita tuan-tuan. Sebab mengampunkan dosa ni tuan-tuan, dia akan menjadikan kita punya doa kita makbul. Kadang-kadang kita tanya Syekh, kata minta lama dah Allah tak makbul. Subhanallah.
Saya kata istighfar. Kita kena tengok apa dosa kita. Kita kena mohon banyak istighfar, tuan-tuan ya. Sebab itu kenapa Nabi Muhammad SAW sehari paling tidak tuan 70 kali istighfar. Jadi apatah kita ni tuan-tuan, sebagai manusia biasa ni, kita memerlukan lebih 70 mungkin. Sebab itu Nabi istighfar 3 kali selepas solat. Paling tidak tuan-tuan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang simple. Sebelumnya tu Nabi akan baca juga hadis, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Lepas salam. Itu pun ada hadis. Jadi doa-doa ini tuan-tuan mati Allah, sebenarnya inilah yang menjadi sebahagian hubungan kita dengan Allah SWT, yang memberikan kita akhirnya kita mulia ke atau sebaliknya. Sebab itu dalam integriti ini tuan-tuan, kebetulan saya baru dilantik officially sebagai Fellow Integrity Universiti Melaya, mewakili fakulti saya. Dia sebenarnya berakhir dengan mulia ke hina. Itu tagline SPRM. Ketika saya buat buku Rasuah Politik, dekat 2 tahun kami ulang-alik di Putrajaya tu, berjumpa sampai Azam Tan Sri itu semua. Tapi betul lah, apakah kita akan masuk syurga yang mulia ataupun kita masuk neraka yang hina? Itu patut menjadi sebagai satu kita punya motif ataupun yang driven kita punya kehidupan. Kita nak menjadi orang yang baik atau orang yang sebalik. Dia tidak ada orang yang tengah-tengah ni. Bila syubhat ni dia menghampiri kepada jahat. That's very clear, that's line. Jadi kita bercakap orang yang benar, kena bercakap ahli syurga ni tuan-tuan yang benar. Mengelakkan menyakiti hati orang lain, cakap secara bentuk politely. Ada benda kita memang kena tahan kemarahan kita. Walaupun kita manusia yang normal, kita marah tuan ya, tetapi kita boleh absorb kemarahan itu dalam bentuk lain, percakapan. Jadi ini memang memerlukan, dan percayalah tuan-tuan, wuduk ini dia boleh mengurangkan temperature badan. Dia boleh mengurangkan kita punya blood pressure kita tuan-tuan, jika kita berdoa pada. Sebab itu lepas tu kita doa pula, kan? Lepas kita baca, kita ambil wuduk, kita doa. Itu sunnah Nabi. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Apa lagi? Tawabi minal mutatahin, orang yang bersih. Wa ja'alni min ibadika orang yang salih. 3 benda ni tuan-tuan, jika kita lihat uraian Imam Nawawi, kenapa dengan ambil wuduk air itu kita menjadi orang yang paling bertaubat, orang yang paling bersih, dengan orang yang menjadi ibadatnya soleh. Itu tuan-tuan hamba. Sebab itu Allah beritahu dalam Al-Quran tentang faghsilu wujuhakum. Muka ni tuan-tuan kena bersihkan dengan air. Sekarang ni kita basuh tangan kan tuan kan? Betul. Tapi orang Islam lebih lagi sebelum basuh tangan tu, kita kena kumur-kumur, basuh gigi tuan-tuan, guna floss ya. Keluarkan segala kotoran dalam hidung, dan sempurnalah wuduk itu dengan sebaiknya. Itu saja tuan-tuan boleh hari ni. Cukup hari ni. Cukup kan tuan Mohon maaf di atas kekurangan. Segala baik daripada Allah SWT. Semoga kita mendapat hidayah daripadanya. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.